Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Khamis, 17 Februari 2022. Sekurang-kurangnya 1,062 orang kehilangan tempat tinggal selepas 179 rumah setinggan atas air di Kampung Landung Ayang Kudat musnah dalam kebakaran petang semalam. Bagaimanapun tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Ketika dihubungi RTM, penolong pengarah bahagian operasi negeri Misran Bisara memaklumkan pihaknya berdepan kesukaran untuk mengawal kebakaran berikutan kedudukan rumah yang agak rapat selain angin kencang. Operasi pemadam kebakaran dilakukan pasukan Balai Bomba dan Penyelamat Kudat dan pasukan bomba sukarela PBS Kudat dibantu pasukan BBP Kota Marudu melibatkan 99 anggota. Menurutnya, operasi turut dibantu pasukan bomba daripada Angkatan Tentera Malaysia ATM yang berada berhampiran kawasan kejadian. Operasi ditamatkan sepenuhnya pukul 8.17 malam. Perkembangan situasi semasa COVID-19, Sabah mencatat jangkitan baru tertinggi semalam melepasi angka 5,000 iaitu 5,082 kes yang merupakan peningkatan 708 kes berbanding Selasa. Sementara itu 9 kematian dicatat di Tawau, Papar, Beaufort, Kudat dan Semporna. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, Kota Kinabalu mencatat kes baharu tertinggi dengan 1,086 kes. Hampir 60% daripada kes-kes yang berlaku di Kota Kinabalu bergejala yang berpunca daripada jangkitan sporadik. Menurut Datuk Masidi, situasi tersebut membimbangkan. Peringkutan jangkitan secara sporadik telah menjadi trend hampir di semua daerah. Semalam, 59.6% atau 3,029 kes baharu merupakan jangkitan secara sporadik. Katanya berikutan jangkitan sporadik yang tinggi, jumlah kes baharu juga berganda dengan lebih cepat, sekaligus menyebabkan Jabatan Kesihatan Negeri menghadapi kesukaran menjejak indeks kes bagi mengenal pasti kontak rapat untuk membendung penularan lebih luas. Dalam kenyataan sama, Datuk Masidi yang juga jurucakap COVID-19 negeri memaklumkan Sabah kini merekodkan 39 kluster aktif. Sementara itu, 2 lagi kluster institusi pendidikan diisytiharkan semalam, iaitu kluster Jalan Bandau di Kota Marudu dan kluster Jalan Sokit di Ranau. Kluster Jalan Bandau melibatkan pelajar asrama SMK Kota Marudu 1, kini menjangkiti 96 orang. Kes indeks merupakan seorang pelajar lelaki yang dikesan melalui saringan bergejala pada 9 Februari. Semua pesakit telah diasing dan diberikan rawatan selanjutnya, manakala kontak rapat yang tidak bergejala juga telah diberikan perintah kuarantin. Di Ranau, kluster Jalan Sokit dikesan berlaku di SMK Bundu Tuhan, melibatkan 28 kes positif. Kes indeks merupakan seorang pekerja kontrak pembersihan di SMK Bundu Tuhan dikesan melalui saringan bergejala pada 4 Februari. Seterusnya kita ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Bersama kita bangkit, bersama kita pulih. Kita lindung diri, lindung keluarga. Terapkan nilai-nilai murni, kebersamaan, berkasih sayang, bantu-membantu dan hormat menghormati antara satu sama lain. Itulah kekuatan kita, keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Bersama kita mencari titik persamaan, raikan kemenangan bersama. Hargai perpaduan, raikan perbezaan agama dan budaya. Kita kan keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Kami berbilang kaum, ada Kadazan, ada Bajau, ada Murut, ada Tidung, ada Suluk, ada Rungus. Dan banyak lagi etnik lain di sini. Tapi kami adalah keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia. Hitam Kamemon, lambang keluarga Malaysia. Abang kau matamanuku jumadi keluarga Malaysia. On sapatan.
Mi iso monolibamban paganakan Malaysia. Majutah kita ni bersama keluarga Malaysia. Dipotong sa kawi, rendalom nu, lapan nu Malaysia. Berita Pagi Sabah diteruskan dengan Kerajaan Negeri bersetuju melantik Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan sebagai pengurusi sebuah jawatan kuasa yang baru diwujudkan. Jawatan kuasa khas mengenai pekerja serta warga asing tanpa dokumen sah. Jawatan kuasa itu dipertanggungjawabkan bagi mengumpul input daripada penguatkuasa undang-undang, pemain industri, pemimpin politik dan pemimpin komuniti berhubung cara terbaik menangani isu berkaitan pekerja asing dan keluarga mereka yang tiada dokumen perjalanan lengkap. Menurut kenyataan Datuk Jeffrey, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri bersetuju bahawa pendatang asing tanpa izin perlu didakwa dan dihantar pulang dengan segera. Katanya sebagai pengerusi jawatan kuasa, beliau akan mengadakan mesyuarat dengan ketua-ketua pasukan penguatkuasa undang-undang, majikan yang mengambil pekerja asing, pemimpin-pemimpin politik serta pemimpin masyarakat. Selepas siri mesyuarat selesai dan data telah dikumpul, jawatan kuasa akan membentangkan kertas kerja kepada Kabinet untuk dibincangkan dengan lebih lanjut dan diharapkan penyelesaian kepada masalah parti akan ditemui. Orang ramai diingatkan agar tidak takut untuk mendapatkan vaksin dos penggalak yang disediakan kerajaan di mana-mana pusat pemberian vaksin PPV atau klinik yang telah dilantik. Penyelia pusat pemberian vaksin di Ibu Negeri, Michael Ting berkata, orang ramai juga tidak perlu percaya dengan berita palsu yang ditularkan oleh pihak tidak bertanggungjawab di media sosial. Selama ini kami sudah memberikan vaksin sebanyak 4,000. Sasaran kami di Imago, satu hari kami punya sasaran 500. Harap seluruh Sabah akan mencapai 90% lah untuk mendapatkan dos penggalakan. Pada orang yang di luar sana, marilah kita suntik booster untuk kebaikan bersama. Tidak apa-apa juga, macam biasa saja. Bagi saya, kamu ambil juga booster sebab ini kebaikan kita juga sama-sama. Marilah kita sama-sama hentikan rangkaian COVID-19. Tiada juga apa-apa, tiada juga rasa sakit. Macam yang ambil vaksin yang pertama, kedua, tiada juga apa-apa, rasa sakit lah. Kalau boleh kamu ambil lah, try ambil dos penggalak untuk menjaga diri kita supaya kita tidak kena coronavirus lah. Setakat Selasa, Sabah mencatat keseluruhan 62.6% yang telah mendapat vaksinasi sekurang-kurangnya 1 dos, manakala lebih 570,000 telah mengambil dos penggalak. Berikutan berlaku peningkatan kes COVID-19 di Sabah, tinjauan kru RT mendapati kebanyakan pejabat kerajaan negeri mematuhi arahan yang dikeluarkan Setiausaha Kerajaan Negeri iaitu melaksanakan operasi separuh daripada kehadiran kaki tangan di pejabat masing-masing. Tidaklah mengganggu sistem perkhidmatan kerajaan. Orang ramai masih boleh berurusan dengan menggunakan telefon dan juga email ataupun boleh datang ke kaunter-kaunter yang disediakan oleh pihak kerajaan yang mana ada kaitan dengan urusan-urusan tertentu. So, saya berpandangan bahawa Ketua Jabatan perlu memastikan bahawa sentiasa ada kaki tangan yang dapat menyokong perkhidmatan ini dan memberikan perkhidmatan mereka kepada masyarakat. So buat masa ini saya sokonglah ya pengurangan kepada 50%. Ianya satu langkah yang baik juga bagi membendung penularan COVID-19 dalam masa yang sama. Walaupun 50% bekerja di pejabat, bagaimana kita hendak meningkatkan lagi tahap kebaikan servis ataupun perkhidmatan yang kita berikan kepada rakyat. Pada Isnin, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung telah mengeluarkan arahan mengenai operasi pejabat kerajaan negeri dengan separuh kehadiran kaki tangan yang sudah lengkap vaksin dan arahan bekerja dari rumah. Tiada sebarang rampasan atau aktiviti menjual telur penyu di Kesan berlaku di Sandakan dalam operasi bersepadu yang dilaksana sekitar pusat bandar, Pasar Umum Sandakan dan Pasar Batu Lapan Sandakan. Ia berikutan maklumat awal dipercayai telah bocor selepas melihat kehadiran anggota penguatkuasa di kawasan terbabit.
Operasi bersepadu bermula pukul 9 pagi ini melibatkan 14 anggota penguatkuasa daripada Jabatan Hidupan Liar, Majlis Perbandaran Sandakan dan Polis Diraja Malaysia. Bercakap kepada RTM, Pembantu Hidupan Liar Jabatan Hidupan Liar Sandakan Aznandi Mat Yaakob memberitahu pihaknya serius dalam membanteras kegiatan ini. Justru strategi lebih berkesan akan dilaksana dalam operasi akan datang. Beliau turut menegaskan menjadi satu kesalahan kepada mana-mana individu yang memiliki, menyimpan, menjual atau membeli telur penyu walaupun hanya sebiji. Ini kerana haiwan berkenaan dan hasilnya adalah dilindungi sepenuhnya di bawah enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997. Adalah menjadi satu kesalahan apabila memiliki dan menjual serta membeli telur penyu. Walaupun dia daripada negara luar, namun apabila dia dibawa masuk sini dan apabila kita beli adalah menjadi satu kesalahan di bawah enakmen Pemeliharaan Hidupan Liar 1997. Individu terlibat boleh dikenakan denda tidak kurang RM50,000 dan tidak lebih RM250,000 serta penjara tidak kurang setahun dan tidak lebih 5 tahun. Sekian berita pagi Sabah. Keluarga Malaysia kekal patuh SOP walau di mana anda berada. Kita jaga kita. Saya Muhammad Syarif Samawang. Assalamualaikum dan salam hormat.